A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah petang ni kita sambung kelas pengajian kita yang biasa pada petang Selasa. Biasa kita sebelum ni kita buat online, kemudian kita pindah di tempat di Gombak, tapi sebab keadaan COVID-19 semakin menular, jadi kita pindah balik buat ke secara online. InsyaAllah kita mula dengan pengajian kitab Syarah Bulughul Maram, Kitabus Shalah. Kita sambung hadis hadis yang ke-145, muka surat 14. Qala al-musannif rahimahullah Qala al-musannif rahimahullah wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Maksudnya daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu katanya, kami pernah menunaikan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang daripada kami berlalu untuk pulang, dan sesungguhnya dia benar-benar melihat tempat jatuhnya anak panah. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini, kata sahabat Rafi' bin Khadij, kami salat maghrib bersama Rasulullah SAW. Lalu salah seorang daripada kami beredar ataupun berpaling setelah memberi salam solat maghrib. Seseorang itu berpaling dan beredar. Kemudian orang yang berpaling ataupun beredar itu masih mengatakan dia masih nampak di mana tempat jatuhnya anak panah. Maksudnya waktu belum gelap. Dan mesej daripada hadis ini ialah nak bagi tahu bahawa Nabi dan para sahabat solat maghrib di awal waktu. Tak adalah walaupun setelah selesai solat keadaan dah gelap, tidak. Tapi walaupun dah selesai solat keadaan masih terang, sehingga mereka nampak di mana jatuhnya anak panah. Okey, kita tengok fiqhul hadis. Terdapat banyak hadis yang menggalakkan agar bersegera menunaikan salat maghrib. Banyak hadis, ini salah satunya. Termasuk hadis ini yang menunjukkan bahawa menunaikan salat maghrib ketika cahaya matahari masih lagi kelihatan adalah digalakkan, dan ia merupakan sunnah Nabi. Hal ini berdasarkan keterangan hadis ini, ketika Rasulullah SAW selesai solat maghrib, maka para sahabat masih nampak dengan jelas tempat jatuh anak panah, yang sekaligus menggambarkan bahawa cahaya matahari masih kelihatan dan suasana masih cerah. Disebabkan waktu maghrib bermula setelah matahari tenggelam dan berakhir setelah hilangnya syafaq ataupun warna merah di kaki langit, maka waktu solat maghrib adalah antara waktu solat yang paling pendek.
Hanya antara sebab Nabi dan sahabat segerakan solat maghrib. Sebab waktu maghrib adalah antara waktu yang terpendek. Ia merupakan pendapat jumhur ulama yang terdiri pada 3 mazhab, iaitu Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Nawawi berkata, pendapat ini ialah pendapat yang benar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim serta lainnya, iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, waktu maghrib selama belum hilang cahaya mega ataupun syafaq, cahaya merah. Jadi waktu maghrib berakhir apabila hilangnya warna merah. Sebagian ulama menganggap waktu solat maghrib hanya mempunyai satu waktu sahaja, iaitu waktu masuk dan tidak ada waktu awal, waktu akhir. Makna waktu afdal, waktu tak afdal tak ada. Sebab dia hanya ada satu waktu saja dan waktunya pendek. Namun ia tidak sama sekali menafikan, walaupun waktu solat maghrib adalah pendek, ia tidak menafikan anjuran untuk solat sunat sebelum maghrib. Sebab ada setengah mazhab dia tak solat sunat sebelum maghrib dengan hujah waktu maghrib pendek. Sebenarnya itu menyalahi sunnah Nabi. Bahkan ada hadis sahih riwayat Muslim yang Nabi menggalakkan kita solat sunat sebelum maghrib. Kata Nabi SAW, solatlah kamu sebelum maghrib, solatlah kamu sebelum maghrib, solatlah kamu sebelum maghrib. Nabi ulang 3 kali. Bagi sesiapa yang mahu. Siapa yang mahu silakan solat. Sebab itulah solat sunat sebelum maghrib tidak termasuk dalam solat sunat muakkadah ataupun solat yang dituntut. Solat sunat yang dituntut ni 12 rakaat yang disebut dalam hadis Ummi Habibah yang Nabi bersabda, siapa yang solat 12 rakaat selain daripada solat fardu, Allah akan membina untuknya sebuah istana di syurga. Yang 12 rakaat ini yang muakkadah, yang sangat-sangat dituntut. Dan ia tidak termasuk yang sunat sebelum maghrib, sunat sebelum isya. 12 rakaat ni ialah 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, bukan sebelum. 2 selepas maghrib dan 2 selepas isya. 12 rakaat. Itu sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Jadi oleh itu kita mempunyai pilihan sama ada ingin solat sunat sebelum maghrib terlebih dahulu ataupun terus solat maghrib. Kedua-duanya sunnah Nabi. Solat sunat sebelum maghrib pun sunnah, tidak solat pun adalah sunnah. Sebab kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tinggal. Okey, pengajaran hadis. Pertama, disunatkan menyegerakan solat maghrib pada awal waktu. Biasa masyarakat kita ni, khususnya pegawai kerajaan, biasanya solat maghrib disolat betul-betul dah gelap ataupun dekat-dekat nak masuk isya. Sebab apa? Sebab bila pulang dari kerja, biasanya mereka terus ke restoran. Mereka makan malam. Kadang-kadang betul-betul dekat waktu azan maghrib. Kadang-kadang tengah dilaungkan azan maghrib, mereka masuk restoran. Itu dah sebenarnya dah menyimpang daripada sunnah Nabi SAW dan menunjukkan bahawa cinta kita kepada Allah kurang ataupun nipis. Sepatutnya kita utamakan berjumpa Allah, lepas tu pergilah makan. Okey, yang kedua, waktu salat maghrib adalah apabila matahari telah terbenam hingga hilang cahaya mega merah di kaki langit. Pengajaran ketiga, diharuskan menunaikan solat sunat sebelum maghrib dan ia tidak menafikan galakkan menyegerakan solat maghrib. Yang keempat, waktu solat maghrib ialah waktu solat yang paling pendek. Ia lebih pendek daripada waktu solat subuh. Waktu solat subuh ada lebih kurang 1 jam, 1 jam lebih. Okey, hadis terusnya, hadis 146. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailatin bil isya'i hatta zahaba 'ammatul lail thumma kharaja wa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati.
Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi SAW pernah melewatkan solat Isya pada satu malam. Tengok bahasa hadis Nabi. Nabi ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pernah melewatkan solat Isya pada satu malam. Dalam bahasa Arab bila sebut zatal lailatin ataupun makna satu malam, bermakna Nabi jarang buat, bukan selalu. Jadi makna satu malam tu dah menunjukkan yang ni Nabi jarang buat, walaupun afdal. Apa tu? Nabi pernah melewatkan solat Isya pada satu malam sehingga berlalu sebahagian malam. Lalu baginda keluar dan melaksanakan solat tersebut dan bersabda. Walaupun Nabi solat lewat, Nabi tetap keluar dan solat berjemaah bersama para sahabat. Sebagaimana kita belajar dalam hadis yang lepas. Nabi tidak pernah solat seorang, walaupun ketika tengah uzur. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya itulah waktunya seandainya ia tidak menyusahkan umatku. Maksudnya inilah waktu antara waktu terbaik untuk solat Isya, iaitu dilewatkan sedikit. Dilewatkan sedikit ini sehingga berlalu amatul lail, iaitu berlalu 1/3 malam yang awal. Malamnya ada 3 bahagian. 1/3 awal, 1/3 tengah-tengah, 1/3 lagi hujung. Jadi Nabi solat Isya ketika Nabi lewatkan bila ni? Iaitu di 1/3 malam yang awal. Cuba tengok kosakata hadis, kita faham bahasa Arab. A'tama maksudnya maksudnya masuk kepada kegelapan malam. Bila sebut a'tama makna masuk dalam kegelapan malam. Dia daripada perkataan al-atamah. Sebab tu ada satu hadis dia kata salatul atamah. Salat atamah ialah solat Isya. Bermaksud 1/3 malam yang pertama setelah hilangnya cahaya mega merah. Zatal lailah maksudnya ialah pada satu malam. Ia bererti Nabi Muhammad SAW melakukannya hanya beberapa kali sahaja. Walaupun Nabi kata itu adalah yang terbaik. Amatul lail iaitu waktu malam yang umum ataupun sebahagian malam. Bukannya pertengahan ataupun akhir penghujung malam. Okey, kita baca fiqhul hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa digalakkan melewatkan solat Isya sehingga 1/3 malam yang pertama. Jadi sunnah Nabi melewatkan solat Isya. Cuma sebagaimana kita dah belajar sebelum ni, orang Melayu ada juga, bukan adalah tapi ramai yang suka melewatkan Isya. Alasannya ikut sunnah Nabi. Sebenarnya tidak tepat. Sebab mereka melewatkan solat Isya tak sama dengan sebab Nabi melewatkan solat Isya. Nabi melewatkan solat Isya pertama sebab waktu tu adalah afdal dan dia bukan sampai tengah malam, dia di awal 1/3 malam yang pertama. Mana lebih kurang pukul 9, pukul 10. Kemudian yang kedua, orang kita bila solat Isya lewat, dia solat berseorangan, bukan solat berjemaah. Sedangkan Nabi walaupun melewatkan solat Isya, Nabi tetap solat berjemaah. Okey. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa digalakkan melewatkan solat Isya sehingga 1/3 malam yang pertama. Malah ia merupakan waktu pilihan dan paling afdal bagi solat Isya kalau sekiranya tidak membawa masyaqqah kepada ummah. Itulah rahmat. Nabi kata kalau tidak membawa kesusahan kepada umatku, aku akan solat Isya setiap malam di waktu ini, iaitu 1/3 malam. Lewat sedikit. Tapi Nabi tak buat selalu, Nabi buat jarang-jarang. Kenapa? Sebab bila selalu buat melewatkan solat Isya, dia akan menyusahkan umat. Bila menyusahkan umat, tidak ada rahmat. Sedangkan Allah sebut Nabi ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi datang ni, Nabi boleh buat ibadat yang jauh lebih hebat. Tapi akhirnya kita tak mampu nak ikut. Maka sebab itulah Nabi walaupun Nabi boleh buat lebih, tapi Nabi tak buat lebih. Sebab apa?
sebab rahmatan lil alamin. Termasuklah contoh satu hadis yang lain, Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Dalam riwayat inda kulli salatin. Kalau tidak menyusahkan umatku, aku akan wajibkan mereka bersiwak setiap kali solat 5 waktu. Benda tu afdal, benda tu bagus dan Nabi selalu buat. Tapi Nabi tidak mewajibkan umat walaupun benda tu baik. Sebab apa? Sebab rahmatan lil alamin. Nabi tahu kalau Nabi wajibkan, pasti ramai umat dia akan berdosa sebab tak mampu buat. Sama juga solat Isya ni. Kalau Nabi solat Isya lewat setiap malam, kita ramai lagi yang akan berdosa. Sebab apa? Sebab bila tunggu malam, tengok-tengok tertidur dan sedar-sedar dah subuh. Ramai akan berdosa disebabkan ikut sunnah Nabi, iaitu melewatkan solat Isya. Okey, pendapat ini malah ia merupakan waktu pilihan dan paling afdal bagi solat Isya kalau sekiranya tidak membawa masyaqqah kepada ummah. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama, termasuklah Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata, berdasarkan kepada dalil yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i adalah disunatkan melambatkan solat Isya. Disunatkan. Namun hukum sunat ini bergantung kepada suasana dan keadaan makmum. Seperti digalakkan dilewat solat Isya selagi tidak memberatkan mereka. Kalau sampai mereka dah tak larat nak tunggu sampai tertidur, sampai bangun lewat, maka jangan melewatkan solat Isya. Justru bagi mengelak sebarang kesulitan atau kesusahan ke atas mereka adalah lebih baik dilaksanakan pada awal waktu tanpa perlu melewatkannya hingga sepertiga malam yang pertama. Tengok Islam. Walaupun afdal melewatkan, tapi kalau yang afdal itu boleh memudaratkan, menyebabkan ramai tertidur dan ramai tak bangun, maka ketika itu tak boleh buat yang afdal tu. Sebab apa? Ada kaedah mengatakan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak perkara yang tidak baik hendaklah didahulukan daripada mendapat benda yang baik. Solat Isya awal waktu baik. Tapi kalau solat Isya solat Isya lewat adalah afdal. Tapi kalau utamakan yang afdal menyebabkan berlaku perkara yang tidak baik, iaitu ramai yang tertidur, ramai yang tak bangun solat dan sebagainya, maka kena tolak kerusakan dahulu daripada mengutamakan yang baik ataupun yang utama. Justru bagi mengelak sebarang kesulitan ataupun kesusahan ke atas mereka adalah lebih baik dilaksanakan pada awal waktu tanpa perlu melewatkannya hingga sepertiga malam yang pertama. Hal ini diperkuatkan lagi dengan tindakan Rasulullah SAW yang hanya melewatkan solat Isya sehingga berlalu sebahagian malam untuk beberapa malam saja. Ini satu lagi perbezaan. Perbezaan Nabi melewatkan solat Isya dengan masyarakat kita melewatkan solat Isya. Apa dia? Nabi hanya melewatkan solat Isya beberapa malam sahaja. Tapi orang kita macam dah jadi budaya kan. Bertahun-tahun melewatkan solat Isya. Kononnya ikut sunnah Nabi. Kadang-kadang sesuatu perkara yang tidak utama adalah dibolehkan dilaksanakan dengan tujuan menjelaskan hukumnya kepada masyarakat. Jadi solat Isya lewat tu afdal, tapi akhirnya menjadi tidak utama. Sebab apa? Membawa kepada kesusahan kepada orang ramai. Tetapi walaupun tidak membawa kepada perkara yang tidak utama, boleh kita lakukan demi untuk menjelaskan hukumnya, iaitu boleh. Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, lebih afdal bagi seseorang melambatkan solat Isya. Afdal melewatkan solat Isya bila tu? Bila dia tidak bimbang akan tertidur dan tidak menyusahkan para makmumnya. Kalau imam tu semua makmum dah faham dan semua makmum dah setuju untuk solat Isya lewat bersama imam, maka afdal imam melewatkan solat. Selain itu, melalui hadis ini juga menunjukkan Rasulullah SAW amat kasih kepada umatnya apabila baginda memberikan keringanan kepada mereka dan memudahkan mereka dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Okey, pengajaran daripada hadis ni. Pertama, sunat melewatkan solat Isya hingga sepertiga malam. Yang pertama, dan waktu tersebut adalah waktu pilihan dan paling afdal. Jadi kadang-kadang benda yang afdal tak boleh buat walaupun dia afdal. Sebab apa? Membawa kepada kesusahan kepada orang lain. Sama juga puasa. Puasa yang paling afdal puasa Nabi Daud, iaitu selang-sehari, tapi Nabi tak puasa. Kalau Nabi puasa, dia akan membawa kesusahan kepada umatnya. Umatnya rasa benda tu penting, benda tu kena buat, akhirnya menyusahkan mereka. Maka Nabi tidak buat. Yang kedua, wajib menjaga keperluan dan kemaslahatan umat Islam. Yang ketiga, Islam mengutamakan kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, iaitu menolakkan kerosakan adalah lebih utama daripada membawa kemaslahatan. Contoh macam solat jemaah sekarang lah. Solat jemaah sekarang tu ada kebaikan. Tapi kalau kita solat berjemaah ramai-ramai membawa kepada kerosakan, maka kena utamakan untuk menolak kerosakan. Apa dia? Jangan pergi solat berjemaah. Sebab walaupun afdal, dia akan membawa kepada kerosakan ataupun kemudaratan. Yang keempat, sebarang kesulitan dan kesukaran akan membawa kepada kemudahan dan kelonggaran. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Okey, yang kelima, diharuskan melakukan perkara yang tidak utama untuk menjelaskan sesuatu hukum kepada manusia. Yang keenam, Rasulullah SAW mempunyai autoriti dalam menetapkan sesuatu hukum. Sebab Nabi, apa saja yang Nabi cakap, apa saja yang Nabi lakukan adalah berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis.